Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada SBP 2019. So, cikgu nak tanya dahulu, adakah kamu nak teruskan menjawab SBP 2020 ataupun kita teruskan sahaja dengan 2019 punya? Nak buat 2020 ke ataupun nak sambung dengan 2019 punya? Nak buat 2019 punya. Cikgu tanya kamu. Mau mana saja. Cikgu tanya semua ni, Camelia, Iman, Alia, Mira, Hijah, Hafiz, Ayan. Cikgu tanya ni, kamu nak kita teruskan kelas kita dengan SBP 2020 ke ataupun nak teruskan kelas kita dengan SBP 2019? Trial lah maksudnya tu, SBP tu. Yang soalan trial tu. Ada cikgu upload kan dekat grup WhatsApp kan? Cikgu ada upload kan dekat grup WhatsApp. Macam mana? Nak mana? Nak mana? Nak buat 2019? Okay? Boleh? Kita buat 2019 dia. Kamu dah download ke? Semuanya dah download ke? Dah download ke yang trial 2019 tu? Dah download? Dah print ke? Kalau dah print better lah. Kalau print better lah. Kalau tak print pun tidak mengapa. Kamu tulis sahaja dekat kertas kosong. Tuliskan semua jawapan-jawapan kamu. Okey. Asalkan kamu nampak cara jawab yang betul, it's okay. Asalkan kamu jawab, lepas tu kamu nampak cara jawab yang betul, boleh. Dah memadai bagi cikgu. Sebab nanti dalam exam kamu tak boleh bawa balik juga kertas jawapan kamu kan. Masa SPM nanti bukan kamu boleh bawa balik kan kertas jawapan kamu. Kamu bagi juga dekat ni examiner. Kamu bagi juga dekat pemantau SPM tu nanti. Kan? Tak juga boleh bawa balik. Maksud cikgu adalah asalkan kamu tahu je nak jawab dia macam mana. Itu je cukup. Okey. Tak perlu kamu download. Kalau kamu nak download, terpulang kepada kamu. Dia lebih memudahkan sebab nak baca sekali kan. Nak baca sekali. Lepas tu kamu boleh tulis sekali dan nak ambil feel menjawab soalan SPM tu. Nak ambil feel tu dulu. Tu lagi better lah. Lagi bagus lah. Tapi kalau kamu tak nak print pun tidak mengapa, cikgu tak ni juga, cikgu tak halang juga. Okay? Boleh jimat kertas kan? Macam gitu, boleh jimat kertas. Okey. Jadi kita buat SPP 2019, okey? Ada tak yang belum download lagi? Ada tak yang belum download lagi? Cikgu tanya ni. Ada tak yang belum download lagi? Tak ada Okay, tak ada. Jadi cikgu boleh assume semuanya dah download. Segelintir sudah print. Okay. So kalau macam tu kita teruskanlah dengan soalan SBP 2019 kita. Okay. Okey. Kamu nampak tak sekarang ni? Kamu nampak tak sekarang? Apa tu? PowerPoint ni. Ke tak nampak? Nampak PowerPoint nampak tak yang dia screen kat belakang tu hitam. Lepas tu fokus kepada section A dan bukannya PowerPoint yang bukan dalam bentuk slide. Ni dalam bentuk slide kan sekarang kan? Kamu nampak dalam bentuk slide kan? Betul tak?
Allah, tengok. Dah agak ni. Betullah. Sekarang ni dalam bentuk slide M, betul tak? Tadi soalan yang pertama ni cikgu belanja lah Okey, sebelum tu kita jawab dahulu soalan nombor 1 ni. Soalan nombor 1 kita jawab sama-sama, soalan nombor 2 soalan nombor 2 sampai soalan nombor 5 cikgu nak kamu jawab sendiri, okey? Soalan nombor 1 ni senang. Ia adalah berdasarkan asas sahaja, pengenalan kepada fizik, okey? Alright. Sebelum tu cikgu tanya dahulu. Jom kita baca dahulu soalan ni. Rajah 1 menunjukkan sebuah meter laju pada papan pemuka sebuah kereta. Unit yang digunakan ialah kilometer per jam. Namakan jenis kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh meter laju di atas. Okay. So, apakah jenis kuantiti fizik dia, guys? Apakah jenis kuantiti fizik yang digunakan? Yang ditunjukkan, apakah jenis kuantiti fizik dia? Come on, jawab. Cikgu nak semua orang jawab sekali. Adakah kamu tahu jawapan ini? Sebab tadi dah nampak. Okey, yalah betul lah, kuantiti terbitan. Okey, macam mana Pijah dan Alia jawab? Ya, betul. Ini adalah kuantiti terbitan. Okey, kamu mungkin akan keliru dengan jawapan ni. So, mula cikgu baca jawapan ini pun cikgu keliru juga. Okey. Dia cakap namakan jenis kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh meter laju di atas. Kalau kamu tidak baca dengan betul, kemungkinan kamu akan cakap hal laju ataupun laju, kan? Kamu akan cakap laju. Dia punya kuantiti fizik. Kuantiti fizik dia, ya betul laju. Tetapi jenis kuantiti fizik dia adalah kuantiti skalar ataupun kuantiti terbitan. Ini adalah jenis kuantiti fizik. Okey. So ada dua jenis kuantiti fizik, kan? Betul tak? Ada dua jenis kuantiti fizik. Satunya adalah kuantiti skalar ataupun kuantiti terbitan. Lagi satu apa? Iman? Iman, ada dua jenis kuantiti fizik, satunya kuantiti skalar ataupun kuantiti terbitan. Lagi satu apa, Iman? Lagi satu? Lagi satu apa, Iman? Iman Zikri. Apakah satu lagi jenis kuantiti fizik? Satu lagi jenis kuantiti fizik. Ada dua ya, Iman? Betul tu, Mu. Terima kasih. Tapi cikgu nak dengar Iman punya jawapan ni. Satu lagi jenis kuantiti fizik. Apa, Iman? Satu adalah kuantiti skalar ataupun kuantiti terbitan. Lagi satu apa? Kuantiti asas ya. Jenis dia adalah jenis kuantiti asas. Okey. Ataupun kuantiti vektor. Kuantiti asas ataupun kuantiti vektor, ya. Actually kuantiti asas dan kuantiti vektor ni benda yang berlainan sebenarnya. Kuantiti vektor pun kuantiti vektor tu boleh menjadi kuantiti terbitan. Okey. Kuantiti vektor ni boleh menjadi kuantiti terbitan. Okey. Contoh kuantiti vektor yang terbitan adalah apa? Kuantiti vektor terbitan. Apa? Hal laju, kan? Kuantiti vektor terbitan contohnya adalah hal laju. Hal laju. Okey? Ia adalah sejenis kuantiti vektor. Kan? Hal laju adalah kuantiti vektor, kan? Sebab dia ada magnitude, dia ada arah. Betul tak? Betul tak? Kuantiti hal laju ni dia mempunyai magnitude dan mempunyai arah.
So dia adalah kuantiti vektor. Kan? Vektor ni adalah sesuatu yang mempunyai arah dan magnitud. Skala adalah sesuatu yang mempunyai magnitud sahaja, betul tak? Tetapi kuantiti terbitan ni bukannya tak semestinya kuantiti terbitan ini adalah kuantiti skala, dan tak semestinya kuantiti asas ni adalah kuantiti vektor. Kan? Contoh kuantiti vektor yang juga kuantiti terbitan adalah hal laju. Kan? Hal laju mempunyai arah, mempunyai magnitud, jadi ia adalah kuantiti vektor. Tetapi hal laju juga adalah terbitan daripada apa nama tu? Sesaran dan masa, kan? Adalah terbitan daripada sesaran dan masa. Jadi ini adalah kuantiti terbitan juga. Hal laju juga adalah kuantiti terbitan. Okey, cikgu nak kamu faham yang itu. Kamu tak faham ni. Ingat ni. Ingat ni. Ini adalah perkara yang paling asas dalam fizik. Antara yang paling asas dalam fizik adalah berkaitan dengan kuantiti fizik. Dia seolah-olah apa tu, nak mengenali makcik kamu, nak mengenali ada beberapa jenis makcik, kan? Ada makcik, pakcik, kan? Ataupun mak, bapa, kan? Ada beberapa jenis, kan? Ada bapa angkat, ada bapa kandung, ada bapa tiri, ada bapa saudara, kan? Begitulah juga kuantiti fizik ni. So kuantiti fizik dia ada 4. Ada kuantiti skala, ada kuantiti skala, ada kuantiti vektor, ada kuantiti asas, ada kuantiti terbitan. Kuantiti skala, kuantiti kuantiti fizik, kuantiti dengan magnitud sahaja. Magnitud, kuantiti dengan magnitud tanpa arah. Okey, magnitud sahajalah maksudnya. Kuantiti vektor pula adalah magnitud, kuantiti yang mempunyai magnitud dengan dan arah. Okey, kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Kuantiti asas ni adalah kuantiti apa? Kuantiti yang bukan hasil kuantiti yang mempunyai satu sahaja kuantiti fizik. Kuantiti asas. Kuantiti fizik lah, satu sahaja kuantiti fizik. Manakala kuantiti terbitan adalah gabungan dua atau lebih
kuantiti asas. Okey. Jadi ingat yang macam ni lah ya. So ada 4 kuantiti fizik, kuantiti skala, kuantiti vektor, kuantiti asas, kuantiti terbitan. Okey. Jadi tak semestinya kuantiti skala ni adalah kuantiti terbitan dan tak semestinya kuantiti vektor adalah kuantiti asas. Okey. Contoh kuantiti skala dan terbitan. Apa? Contohnya macam laju kan? Laju. So ini adalah kuantiti skala dan terbitan. Vektor dan terbitan. Contohnya H laju. Beza ya, H laju dengan laju beza. Laju tak ada arah. H laju yang ada arah. Okey. Skala asas. Contohnya contoh skala dan asas apa? Masa. Betul tak? Vektor apa pula? Vektor dan asas. Contoh kuantiti vektor dan kuantiti asas apa ya? Siapa tahu? Contoh kuantiti vektor dan kuantiti asas. Yang punya arah tapi dia adalah satu sahaja. Apa? Daya. Daya adalah terbitan. Daya terbitan F adalah MA kan? F sama dengan MA. M ni adalah kilogram. A adalah apa tu? Meter per saat. Ini terbitan lah 1, 2, 3 kan? Kilogram ni adalah jisim. Jisim ni adalah vektor dan asas. Vektor pula. Skala. Skala dan asas. Okey. M ni pula adalah sesaran. Sesaran. Okey, sesaran. Sesaran ni adalah vektor dan asas. Ni lah. Vektor dan asas sesaran. Senang. Ini adalah masa. Masa ini adalah skala dan asas. Skala dan asas. Okey. Tapi tengok ada 1, 2, 3 unit asas, kuantiti asas kan. 1, 2, 3 kuantiti asas digabungkan menjadi daya. Bila digabungkan menjadi daya, daya ini sudah tidak menjadi kuantiti sudah tidak menjadi kuantiti asas. Dia sudah menjadi kuantiti terbitan. Ini Newton ni atau kilogram meter per saat ini adalah kuantiti terbitan. Kuantiti skala dan terbitan. Okey? Tengok ni ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis kuantiti dan ada 4 jenis gabungan. Skala terbitan, vektor terbitan.
Skala asas, vektor asas. Skala terbitan contohnya macam laju. Vektor terbitan contohnya macam hal laju. Skala asas contohnya macam masa. Vektor asas contohnya macam sesaran. Okay? Ada beza ya antara sesaran dengan jarak. Jangan lupa perbezaan antara sesaran dan jarak ya. Boleh ni, boleh ingat ni. Tahu tak? Ni kamu tahu kan ni kuantiti fizik ni? Okey? Aduh. Ni asas ni, asas ni. Ni dalam kamu punya buku teks tingkatan 4. Buku teks tingkatan 4, bab pertama. Bab pengukuran. Okey? Jangan cakap kamu tak tahu Jangan cakap kamu tak tahu benda ni. Memang nampak macam tak penting kan, tapi sebenarnya penting. Untuk kamu memahami fizik dengan lebih mendalam, sebenarnya penting benda ni. Dia penting bab nak tahu arah tu. Penting bab vektor dan skala sebenarnya. Itu yang penting. Dari segi pengiraan, penting asas dan terbitan. Kalau nak tahu arah, dia penting kat skala dan vektor. Kalau nak tahu pengiraan, penting kat asas dan terbitan. Okey? Macam tak ada respon, jadi okey ni semua. Okey tak? Ini keluar SPM. Ni keluar SPM tau. Nampak macam biasa-biasa kan? Nampak macam biasa-biasa je. Mana biasa-biasa? Kita tak biasa-biasa ya. Asas sangat ni. Okey. Boleh Nanti juga ambil gambar. Alright. Astagfirullah. Okey. Jadi mengapakah mengapakah kuantiti fizik ini adalah kuantiti skala ataupun kuantiti terbitan? Mengapa? Mengapakah kuantiti fizik ini adalah kuantiti skala atau kuantiti terbitan? Alright. Mengapa ini adalah kuantiti skala ataupun kuantiti terbitan? Mengapa? Nyatakan sebab kamu. Why? You memanglah ada magnitude. Okey, dia menunjukkan magnitude kan? Macam tapi jawapan kamu tu kalau kamu cakap ada magnitude, kalau kamu cakap ada magnitude laju, salah tu sebenarnya. Dia bukan salah tapi dia tak lengkap jawapan kamu sebenarnya. Apakah jawapan yang paling lengkap? Kerana unit pengukuran salah, bukan unit pengukuran. Ini bukan unit pengukuran. Itu lagi salah tu Hafiz. Hai, sikit lagi ayam betul. Mempunyai magnitude dan kuantiti fizik sahaja. Kuantiti fizik apa? Ini adalah kuantiti fizik. Laju itu adalah kuantiti fizik. Betul tu Pijah, betul. Tengok jawapan Pijah tu, menunjukkan magnitude laju sahaja.
ataupun menunjukkan kuantiti apa tu, menunjukkan kuantiti laju sahaja. Kuantiti fizik laju sahaja. Okey. Dia tak tunjuk benda lain. Dia tunjuk arah tak? Dia tunjuk arah tak ni? Dia ada tak tunjuk ni adalah arah, ini adalah 80 km per jam arah utara. Ada tak dia cakap macam tu dekat gambar ni? Ada tak kat darjah 1 tu? Ada kan? Jadi kalau tak ada, maksudnya dia hanya menunjukkan magnitud laju sahaja. Bila dia menunjukkan magnitud laju sahaja, kamu kena cakap macam ni. Meter laju hanya menunjukkan magnitud sahaja tapi tidak menunjukkan arah. Itulah sebabnya kamu bagi jawapan di atas. Okey? Kuantiti skala inilah. Okey, ini bukannya untuk bukannya sebab untuk kuantiti terbitan ya. Kalau dia cakap kalau kamu cakap jawapan kamu adalah kuantiti terbitan kat 1A tadi, maka dekat 1B tu kamu kena jawab meter laju menunjukkan unit kilometer dan jam, gabungan unit kilometer dan jam. Okey, itu kalau jawapan kamu adalah kuantiti terbitan. Kalau jawapan kamu adalah kuantiti skala, ini jawapannya. Meter laju hanya menunjukkan magnitud sahaja tetapi tidak menunjukkan arah. Okey? Ada yang lost tak sekarang ni? Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham ke? Aduh, simple sangat ni atas ni. Okey, boleh Alia Okey, good. Berapakah bacaan dalam SI unit yang ditunjukkan oleh meter laju di atas? Berapakah bacaan dalam SI unit? Kira dahulu, cikgu bagi masa 2 minit. Kira dahulu. Cikgu bagi masa 2 minit. 2 markah ni, 2 markah tau, 2 markah. 2 markah. 1A, 1B dah 2 markah. Jadi kalau kamu hilang kat C ni, 4 markah dah hilang. Okay, cikgu nak semua orang kira ya. Semua orang tolong kira. Berapakah bacaan dalam unit SI yang ditunjukkan oleh meter laju di atas? Berapa bacaan dalam unit SI dia guys? Okay dah ke? Okay dah 2 minit dah. Iman pula. Ummu Habibah. Ummu, berapakah bacaan dalam unit SI yang ditunjukkan oleh meter di atas Ummu? Apakah bacaan dalam unit SI dia Ummu? Okay, cepat. Cikgu kau boleh tak nak jawab lama sangat kat sini. Tolong. Ni adalah soalan senang Maksudnya soalan nombor 1 ni kamu jawab 5 minit je. Semua kali satu A, B, C, D, E. 5 minit je kamu ambil masa kat sini. Senang sangat Ummu, apa jawapan dia Ummu? Aduh, macam mana kamu nak jawab exam ni? Nak kira ni pun lama. Ummu. Amira. Apa jawapannya Amira? Bacaan dalam SI ni Amira apa? Berapa? Ummu Amira. Berapa bacaan dalam SI dia? Okey, terima kasih Ayan. Ayan juga sudi nak jawab cikgu. Yang lain tak sudi nak jawab cikgu. Ya, betul Ayan. Ayan tolong DM semua. Tolong DM semua pula. Tolong DM kepada everyone Ayan boleh?
Bagi tunjuk jawapannya, Yan. Betul tu, Yan. Ya, betul jawapan kamu. DM kepada semua. Jawapannya, Yan. Okey, so jawapan dia adalah meter laju menunjukkan bacaan 80 km per jam. Okey. Dia menunjukkan bacaan 80 km per jam. Tetapi 80 km per jam ni guys, adakah ia SI unit? Adakah 80 km per jam ni SI unit? Bukannya. 80 km per jam ini bukannya dalam SI unit. SI unit. Ini SI unit itu maksudnya unit yang paling standard. Okey, unit yang kita gunakan. Unit yang kita gunakan untuk semua jenis pengukuran. Pengukuran yang betul lah. Okey, so SI unit dia adalah unit yang paling standard. Unit yang paling standard untuk laju ataupun hal laju adalah dalam meter per saat. Macam mana kita nak tukarkan 80 km per jam kepada meter per saat? Adalah kita 80 tu kamu darab dengan 1000, kemudian kamu bahagi dengan 360. Kenapa darab 1000? Sebab kita nak tukarkan kilometer kepada meter. Jadi darab dengan 1000. Kenapa bahagi 360? Sebab kita nak tukarkan jam kepada saat. Okey, nak tukarkan jam kepada saat, kamu darabkan dengan 60, kemudian darabkan dengan 60. Oh, bukan 360, 3600. 3600 sepatutnya ya, 3600 bukan 360, 3600. Okey. Maka untuk mendapatkan SI unit bagi bacaan 80 km per jam ni adalah kamu darabkan 80 dengan 1000, kemudian bahagikan dengan 3600, bukan 360, 3600 untuk mendapatkan 22.22 meter per saat. Okey? So jawapan kamu patutnya adalah 22.22 meter per saat. Okey? Semua okey ni? Macam tak okey semua ni? Macam aduh. Cikgu tahu ini senang ni, nombor 1 ni. Tapi soalan nombor 1 ni kalau boleh kamu ambil masa 5 saat, 5 saat, 5 minit je untuk jawab. Okey, nombor 1 A, B, C ni, kamu ambil masa 5 minit je untuk jawab. Kalau boleh lebih kurang, lebih sedikit pada 5 minit. Jawab cepat-cepat. Sebab bahagian A ni ada banyak soalan. Ada banyak soalan walaupun makan dia sikit-sikit tapi banyak soalan dia, dan kamu akan jumpa soalan yang sangat susah nanti. Jadi bila kamu dekat soalan yang sangat susah ni, kamu ambil masa, kemudian kamu tak tahu jawab nombor 1 ni dengan betul ataupun kamu jawab nombor 1 ni dengan lama, dia akan memberi kesan kepada pemakahan soalan yang susah ni tadi. Okey? Cara jawab je lah. Nak jawab soalan susah ni kan lama kan kamu kan. Jadi kalau boleh jimatlah masa kat soalan nombor 1 ni ya. Okey. So jom tengok pula soalan nombor 2. Cikgu nak kamu jawab soalan nombor 2, 3, 4. Soalan nombor 2, 3 dan 4 dalam masa 15 minit. Satu soalan ambil masa 5 minit. Okey? 2, 3, 4. Tolong semuanya sekali tolong jawab. Tolong bertanggungjawab dengan cikgu ya. Bertanggungjawab dengan cikgu, bertanggungjawab dengan diri kamu sendiri, bertanggungjawab dengan kamu punya usaha untuk skor cemerlang dalam SPM nanti. Bila cikgu minta kamu jawab soalan nombor 2, 3 dan 4 ni dalam masa 15 minit, tolong jawab dalam masa 15 minit. Okey? So pukul 9, 10 cikgu nak cek semuanya ya. Jawab soalan nombor 2, 3 dan 4. 15 minit je, 15 minit 2, 3, 4, 15 minit je.
Jawab ya. 2, 3, 4. Satu soalan 5 minit ya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل من شانئك اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله 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 سلام الله أكبر بسم الله إياك الله 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 بسم الله 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 الله
Bagi jawapan 905. Lima minit lagi guys. Sepatutnya kamu dah sampai soalan nombor 4 dah ni. Lima minit lagi Kita dah sampai soalan nombor 4 dah. Okay, seminit lagi. Okay. 15 minit telah pun berlalu. Cikgu nak tengok jawapan-jawapan kamu. Okay. Right. So, kita mulakan dahulu dengan Alia. Alia, tolong jawabkan untuk cikgu soalan 2A. Alia.
Apakah jawapan bagi soalan 2A, Alia? Alia? Oh, Alia. Apa jawapan 2A, Alia? Jatuh di bawah dengan medan graviti sahaja. Boleh diterima. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Jatuh bebas ini adalah jatuh yang dipengaruhi oleh medan graviti sahaja atau tarikan graviti sahaja atau pecutan graviti sahaja. Okey. Yang pentingnya graviti sahaja. Okey, disebabkan oleh graviti sahaja, ya. Itu yang penting dia. Dia tidak terkesan oleh rintangan udara, tidak terkesan oleh daya luar, tidak terkesan oleh tekanan luar, tak. Tetapi dia jatuh sebabkan graviti sahaja dan bukannya benda lain. Alright, tapi sebenarnya yang soalan nombor 2 ni dia ada sedikit silap lah sebenarnya. Okey, patutnya dia cakap kalau betul ni adalah graviti, kalau betul ni adalah jatuh bebas, yang lain-lainnya pun akan berkenaan dengan kes jatuh yang bebas. Okey, maksudnya tidak adalah rintangan angin, tak adalah rintangan udara apa semua lah kan? Tak ada. So itu adalah jatuh bebas, ya. Jangan tanya siapa. Yayan, boleh tak Yayan bagi tahu cikgu masa yang diambil oleh kertas itu untuk sampai ke tanah, Yayan? Berapakah masa yang diambil untuk kertas itu sampai ke tanah, Yayan? To everyone, ya. Ni cikgu nak tengok jawapan kamu dan tolong bagikan jawapan kamu kepada semua orang sekali, ya. Yayan, berapakah hitungkan masa yang diambil untuk kertas itu sampai ke tanah, Yayan? Berapa, Yayan? Oh, Yayan. Yayan. Sufian. Dua saat. Betul tu, ya. Okey. Betul. Semua dapat 2 saat tak? Ada tak yang tak dapat 2 saat? Ada tak yang tak dapat 2 saat? Ada tak? Tolong bagi tahu cikgu. Kalau cikgu tanya ada tak yang tak dapat jawapan ni kan? Yang ni tak apa kamu DM, okey? Sebab cikgu nak check sahaja siapa yang dapat 2 saat. Siapa yang tak dapat jawapan. Okey, semua dapat Betul. 2.0387. Macam mana kamu dapat tu Canok dapat. Boleh jugalah, boleh. Asalkan 2 je, saya 2. Dapat juga 2.0387 asalkan dia tak jauh lah kalau 2.0387 ni tak jauh daripada 2 saat. Tak jauh. Okey. Terima kasih Yan. Okey. So, macam mana caranya kita nak kira? Mungkin sebab kamu gunakan 9.81 kan? Kamu gunakan 9.81 kan? Tidak mengapalah. Okey, kalau kamu gunakan 9.81, okey. Tapi cikgu gunakan G sama dengan 10 meter per saat. Okey. Tapi kamu kena tulis macam ni. A itu sebenarnya adalah negatif G. Okey. A adalah negatif G. A adalah negatif G. Negatif G. Kenapa negatif G? Bijah, kenapa negatif G, Bijah? Kenapa negatif G? Kenapa cikgu tak tulis A sama dengan 10 meter per saat saja? Kenapa cikgu tak tulis A sama dengan 10 meter per saat saja, Bijah? Kenapa? Kenapa cikgu tulis A sama dengan negatif 10 meter per saat? Ya, sebab dia jatuh ke bawah. Arah dia adalah ke bawah, ya. Arah dia adalah ke bawah. Sebab itu cikgu tulis A sama dengan negatif G.
Okey. Kalau positif adalah ke atas kan? Jadi kalau dia ke bawah adalah negatif. Ingat ya, untuk ingat ya, pecutan ni adalah kuantiti vektor. Jadi tolong, kalau pecutan adalah kuantiti vektor, maka kamu kena letakkan nilai negatif tu. Sebabkan daya juga adalah kuantiti vektor, tolong jangan lupa untuk letakkan negatif tu. Okey? Kalau ada kes kita tak perlu letak negatif sebab orang faham. Kan boleh difahami. Contoh macam berat, kamu tidak tuliskan negatif. Tapi apa tu? Kamu tunjukkan bahawa dia tolak dengan sesuatu. Jadi itu akan membuatkan dia redundant lah. Tapi kalau dia macam sesuatu yang singular macam ini, dia nak tahu berapakah masa yang diambil ni, kan? Sebenarnya kamu kena tulis sebenarnya yang negatif ni. Kamu kena rajin tulis negatif ni, okay? V ni juga dalam negatif sebab hal laju dia adalah ke arah bawah juga. Jadi sebabkan hal laju dia adalah ke arah bawah, maka V kita juga dalam negatif. A kita iaitu negatif G sama dengan negatif 10 meter per saat. Kita punya hal laju akhir iaitu negatif 20 meter per saat. U kita pula adalah sifar. Jadi bila U kita adalah sifar, kita boleh gunakan formula A sama dengan V tolak U bahagi T. A sama dengan V tolak U bahagi T. Ya? Formula ni dia ada bagi dalam kamu punya exam. Exam tahun ni cikgu tak pasti, tapi formula ni selalunya dibagilah dalam kertas exam. Dia akan bagi kat depan tu kan. A sama dengan V tolak U bahagi T. So menggunakan formula ni kamu boleh kira dah. Kalau A tu adalah negatif 10, V adalah negatif 20, maka kamu akan dapat negatif 10 sama dengan negatif 20 bagi T. Maka T kamu adalah negatif 20 bagi negatif 10, dapatlah T sama dengan 2 saat. Ya? Yang G sama dengan 10 meter per saat ni, sebenarnya dalam kertas exam kamu juga, dia ada bagi. Dekat bahagian yang depan tu. Dia bagi sebenarnya. Kat sini je cikgu tak bagi. Okay, tapi sebenarnya dia bagi ya. Alright. Amira, apakah jawapan C1 ya Amira? Berapakah jawapan C1 Amira? Apakah yang akan berlaku kepada masa yang diambil dalam 2B jika kertas yang direnyuk itu digantikan dengan sekeping kertas? Apa Amira? Okey, betul tu Amira. Jawapan dia adalah bertambah. Masa yang diambil akan menjadi lebih lama dari 2 saat. Amira, kenapa? Kenapa kamu jawab 2 saat Amira? Kenapa kamu cakap dia lebih pada 2 saat ya Amira? Mengapa kita? Amira, kenapa jawapan kamu adalah bertambah? Beri satu sebab untuk jawapan anda dalam 2C1. Apa sebab dia Amira? Mengapa kita harus bersengketa?
Sebab permukaan lebar? Bukan sebab permukaan lebar, Mira. Kalau jawab permukaan lebar, salah ya. Sebab apa? Iman. Sebab apa, Iman? Apakah sebab kamu, Iman? Apakah apakah jawapan bagi 2 C2 kamu, Iman? Bukan sebab permukaan lebar ya, bukan sebab permukaan lebar. Permukaan lebar ni adalah faktor yang adalah faktor. Tapi bukan itu adalah jawapannya. Kenapa, Iman? Rintangan yang bertambah boleh. Tapi rintangan apa? Iman ni jawab rintangan yang bertambah saja. Tapi rintangan apa, Iman? Iman kena spesifik. Rintangan apa? Dia boleh tapi dia salah kalau Iman cakap rintangan sahaja. Rintangan angin ataupun rintangan udara akan bertambah. So kertas tu dia akan jatuh dengan rintangan angin, rintangan udara lah. Okey, samalah. Okey. Sebab tu masa yang diambil tu akan bertambah. Okey. Soalan nombor 3A ni, apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi? Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi ya, Hafriz? Hafriz, apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi, Hafriz? Frekuensi, bukan frekuensi. Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi? Frekuensi ni, Hafriz, adalah ciri-ciri gelombang. Okey? Frekuensi ni adalah ciri-ciri gelombang, bukannya jenis gelombang. Tapi apa jenis gelombang bagi gelombang bunyi? Hafriz tahu tak? Bukan gelombang infrasonik mu. Bukan. Jenis gelombang ada 4. Jap. Jenis gelombang ada 2. Gelombang mekanikal dengan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanikal ada 4. Gelombang membujur, gelombang apa lagi, ya Allah? Transverse wave, longitudinal wave, kan? Ada gelombang ada gelombang melintang, ada gelombang membujur, ada gelombang progresif, ada gelombang pegun, kan? Ada gelombang pegun, ada gelombang progresif. Gelombang progresif ada 2, gelombang melintang, gelombang membujur. Dia macam tu, Ya, Ni asas juga ni. Asas gelombang. Asas gelombang. Gelombang ni dia ada 2. Yang pertama adalah gelombang mekanikal. Yang kedua adalah gelombang elektromagnet. EM. So dia ada 2 jenis gelombang, mekanikal ataupun elektromagnet.
Gelombang mekanikal ni pula adalah ada dua, iaitu gelombang progresif ataupun gelombang pegun. Okey. Yang dua, gelombang progresif ataupun gelombang pegun. Okey. Dan gelombang progresif ni pula ada dua, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Ingat ni, transverse wave dengan longitudinal wave. Transverse wave dengan longitudinal wave. Ingat tak? Kalau gelombang melintang, gelombang dia bentuk dia macam ni. Kan? Gelombang melintang bentuk dia macam ni ya. Dia punya arah perambatan adalah daripada kiri ke kanan. Arah perambatannya kalau arah perambatan kiri ke kanan lah, okey? Kanan kiri boleh juga. Asalkan dia bergeraklah, asalkan dia merambat, okey? Arah perambatannya adalah daripada sini ke sini. Manakala arah getaran ataupun arah ayunan dia adalah atas ke bawah. 90 darjah ataupun serenjang dengan arah perambatan. Okey? Ini adalah gelombang melintang. Gelombang membujur pula macam mana? Gelombang membujur. Gelombang membujur dia macam ni. Okey, dia macam ni. Lebih kurang lah, lebih kurang.
Okey sini Pemasuk ini adalah dia mempunyai arah perambatan. Arah perambatan dia adalah daripada A ke B. Arah getaran atau ayunan dia adalah daripada C ke D. Arah perambatan dan arah ayunan dia adalah selari. Selari dengan arah perambatan. Okey, dia gerak selari. So ni adalah jenis-jenis gelombang yang kamu perlu tahu. Dua ni yang kamu boleh tahu sebenarnya. Dia melintang dan membujur. Itu je. Yang kamu perlu tahu lah. Yang pegun ni kamu tak perlu tahu sangat. Yang pegun ni yang pastinya adalah dia tak bergerak. Itu je. Dia tak bergerak, dia tak progresif. Dia akan stay, dia akan stationary sahaja. Gelombang elektromagnet yang kamu belajar dalam kuantum. Gelombang elektromagnet kamu belajar dalam kuantum Topik gelombang pun ada juga. Tapi dia lebih tekankan dalam kuantum. Fizik kuantum. Alright. Jadi ini adalah gelombang melintang, ini adalah gelombang membujur. Jadi untuk untuk gelombang bunyi, adakah ia gelombang melintang atau membujur? Untuk gelombang bunyi, adakah gelombang melintang atau membujur? Untuk gelombang bunyi Hafiz, adakah gelombang melintang atau membujur? Cikgu dah bagi jawapan kepada kamu ni. Salah. Gelombang bunyi adalah gelombang membujur. Adalah gelombang membujur. Gelombang membujur ni dia punya arah perambatan dan arah getaran tu dia sama. Jadi bunyi ni macam tu, dia akan ni. Dia gerak tu. Okey. Kalau gelombang membujur ni, kalau gelombang melintang macam ni. Macam ular kan. Gerak macam tu Bunyi tak bergerak macam tu tau. Bunyi dia gerak macam ni. Gitu. Okey. Nanti cikgu sarankan sangat-sangatlah ni cikgu nak pesan, ni bukannya cikgu nak cari untung, tak. Ni cikgu cakap demi kebaikan kamu juga. Cikgu sarankan sangat-sangat untuk kamu join kelas intensif nanti. Sebab kelas intensif akan mengulang kaji untuk kamu semula topik susah macam ni. Topik gelombang ni topik gelombang ni kamu akan ulang kaji semula topik gelombang Alright. Okey, boleh semua tak apa, tapi cikgu tak paksa juga. Cikgu just sarankan je. Cikgu just nak kamu berjaya fizik SPM je nanti. Okey. Tapi belajarlah sebaik mungkin pun. Kalau kamu rasa kamu boleh teruskan tanpa pertolongan daripada PTIU, it's okay. That's up to you. Because cikgu just nak kamu berjaya, itu je. Okey? Kalau kamu rasa okey, boleh. Saya boleh buat tanpa PTIU. It's okay. Boleh. Okay? Up to you. Cikgu nak kamu berjaya, itu je. Alright? So whatever the way is, whatever your path is, alright? Cikgu just wish you to be to score. Itu je yang cikgu nak. Okay. Asalkan jalan kamu itu betul lah. Jangan pula kamu dengar cikgu cakap okey, kamu nak berjaya kan. Kemudian kamu nak pergi tiru pula kan. Itu jalan tak betul lah. Okay, asalkan jalan yang betul. Ya.
Alright, so pada rajah 31 ni lakarkan satu surihan baru bagi menunjukkan gelombang bunyi lain yang sama kelangsingannya tetapi lebih kuat. Okay, macam yang cikgu lukis tu, itu adalah bentuk yang sama pitch tapi lebih kuat bunyinya, lebih kuat. Bila sesuatu gelombang dia mempunyai bunyi yang lebih kuat, dia punya amplitud adalah tinggi. Okey, dia punya amplitud adalah tinggi. Dan cikgu harap kamu tahu apa yang cikgu maksudkan dengan amplitud. Kamu tahu tak apa yang cikgu maksudkan dengan amplitud? Tahu Dia punya amplitud sahaja yang tinggi kalau dia punya bunyi tu kuat. Tetapi kalau dia punya pitch tu sama, maksudnya dia punya panjang gelombang adalah sama, dia punya frekuensi adalah sama. Okey? Frekuensi dia tak berubah, panjang gelombang dia tak berubah, tetapi amplitud dia berubah. Itu maksudnya bunyi yang lebih kuat. Okey? Macam yang cikgu tunjuk kat 3 tu. Yang warna merah tu kan. Itu maksudnya bunyi yang lebih kuat. Okey, amplitud dia lebih tinggi. Baik dia kat atas ke ataupun kat bawah ke. Ya? Okey. Tali sebuah gitar dalam rajah 3 dipetik dengan frekuensi 1 kHz. Laju bunyi terhasil adalah 330 meter per saat. Okay, Amelia. Boleh tak jawabkan untuk cikgu? Panjang gelombang bagi gelombang bunyi yang terhasil itu, Amelia. Berapakah panjang gelombang bagi gelombang bunyi yang terhasil, Amelia? Oh, Amelia. Oh. Amelia, berapakah panjang gelombang bagi gelombang yang terhasil? .33, betul tu. Okey. So ini kamu menggunakan formula V sama dengan F lambda. Okey, frekuensi darab panjang gelombang. Jadi kamu nak cari dia punya panjang gelombang, maka gunakan panjang gelombang sama dengan hal laju apa tu? Kelajuan bunyi bahagi frekuensi. Okey. Maka jawapannya adalah 0.33 meter. Okey. So untuk soalan yang ini, rajah 3.2 ini menunjukkan pandangan atas sebuah bilik. Bunyi yang dihasilkan oleh gitar melalui pintu dan jendela yang terbuka. Pada rajah 3.2, lukis corak gelombang selepas melalui pintu jendela itu. Pintu dan jendela itu. Okey. So yang ini dia nampak macam kamu kena buat gelombang interference kan. Tetapi kamu kena tengok juga dahulu. Gelombang jendela itu dia punya gap adalah kecil. Gap celah jendela itu adalah kecil. Okey, celah jendela itu kecil. Okey. Manakala celah bagi pintu tu adalah besar, kan? Lebih besar. Okey, macam ni. Alright, ini kecil, yang ini besar. So macam mana caranya kamu nak lukis ni? Senang sahaja, kamu lukiskan dahulu. Sekejap. Kamu kena take note dahulu. Kalau kamu disuruh melukis gelombang, perkara pertama yang kamu kena buat adalah kamu kena take note dahulu
berapakah panjang gelombang dia? Take note dahulu, berapa panjang gelombang dia. Okey. Kira lah. Kira dekat ukur, dekat panjang ukurkan panjang gelombang tu. Okey, dekat kertas kamu tu ukur berapa panjang dia. Cikgu tak tahu. Cikgu tak tahu berapa panjang dia, mungkin 1 cm lah, mungkin 1 cm kan. Panjang gelombang ni kan. Dia lukis lah kan. 1 cm. Dia lukis. Alright. So, untuk kes ini kes apa ni? Kalau dia nak melalui satu celah, ini kes apa? Ini kes gelombang apa? Fenomena gelombang apa? Kalau dia nak melalui satu celah. Ini fenomena gelombang apa ni? Guys. Ini fenomena gelombang apa? Pembelauan. Betul ya. Ini adalah fenomena gelombang pembelauan. Okey. So cara untuk melukis pembelauan ni adalah mula-mula kamu lukiskan dia punya ni, pastikan kedua-duanya 40 darjah, 45 darjah. Okey, keluar ni cikgu tak ada ni lah, cikgu tak ada marker, cikgu tak ada ni kan. Ukur kan betul kan. Tapi kalau kamu nak cantiknya biar dia 45 darjah. Sini 45, sini 45 darjah, okey. Sini pun kamu lukis dia. Sini 45. Sini juga 45 darjah. Okey. Apakah signifikan benda ni? Supaya nanti bila kamu nak lukis, kamu punya gelombang, kamu boleh lukis berdasarkan benda ni. Okey, macam tu. Alright. Kemudian pastikan panjang gelombang kamu, kalau sini adalah 1 cm, sini juga adalah 1 cm. Maka automatik kamu akan dapat gelombang kamu macam ni. Automatik. Okey, sini 1 cm pastikan 1 cm ya. Cikgu tak boleh lukis 1 cm kat sini. Okey, pastikanlah. Susah juga nak lukis. Tapi kat sini pula dia punya kesan tu tak berapa nak nampak. Okey, ni. Kesannya tak berapa nak nampak Itulah. Saya tak apa nak jelas dan last-lastnya dia akan menjadi lurus balik. Tapi ingat sini ke sini juga 1 cm. Apa nak sempurna. Okey? So kalau kamu lukis macam ni, kamu kekalkan panjang gelombang dia. Kamu kekalkan panjang gelombang dia sebagai 1 cm dekat jendela dan panjang gelombang dia dekat pintu juga dia 1 cm. Jawapan kamu adalah 2 markah. Okey?
Ni adalah jawapan yang paling tepat. Okey, bye. Bye Mu. Okey, ni adalah jawapan yang paling tepat ya. Pastikan kedua-duanya adalah 4 pula. Adalah 2 cm. 1 cm. Kamu kena kira ya. Betul-betul kamu kena ambil pembaris, ukurkan berapakah jarak daripada sini ke sini. Kalau 1 cm, 1 cm lah. Kalau 2 cm, 2 cm lah. Okey. Kalau dia 3 cm, 3 cm lah kamu punya panjang gelombang kat sini nanti. Okey. Lukiskan. Susah. Okey. Alright. Okey. Soalan nombor 4 adalah berkaitan dengan elektromagnet. Barulah pergi ke soalan yang kamu mungkin tahulah kan. Okey. So kalau kamu tengok tu ni adalah jenis transformer, betul tak? Kalau kamu tengok je benda ni kan. Ada apa dia? Dia ada coil. Ada coil, ada gelung. Lepas tu ada besi kat tengah, ada besi segi empat kat tengah. So immediately kamu dah tahu, ini adalah jenis transformer. Gitu kan. Dah dapat cam dah. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebuah perangkap nyamuk elektrik yang disambung kepada bekalan kuasa AU 240 volt. Nyamuk akan tertarik dengan lampu pendaflor dari dalam perangkap nyamuk dan akan mati serta-merta semasa terkena grid logam apabila cuba mendekati lampu. Transformer digunakan dalam perangkap nyamuk elektrik. Voltan pada gegelung primer adalah 240 volt dan voltan pada gegelung sekunder adalah 2880. Okey, soalan dia namakan jenis transformer yang digunakan dalam perangkap nyamuk elektrik tersebut. Apakah jenis transformer yang digunakan? Pijah. Pijah. Apakah nama jenis transformer yang digunakan pijah? Transformer injak naik. Betul. Step up transformer. Okey. Kalau kamu jawab transformer injak naik pun betul. Kalau kamu jawab step up transformer juga adalah betul. So macam mana kita nak kena pasti dia adalah transformer injak naik ataupun injak turun? Kamu tengok gegelung dia sajalah. Tengok gegelung dia pun dah tahu dah kan. Dia tahu dia nak tunjuk benda lain. Ini tak payah tunjuk gegelung dia sikit. Okey. Kalau dia tak bagi berapa voltan output pun dah tahu dah ini adalah transformer injak naik. Ya. Ini adalah transformer injak naik. Bagaimanakah arus selang alik yang mengalir pada gegelung primer boleh menghasilkan DGE yang berubah-ubah pada gegelung sekunder? So soalan ni dia nak tanya kamu bagaimana arus tu menghasilkan DGE yang berubah-ubah. So yang ini Amira, apa jawapan dia Amira? Apa jawapannya Amira? Mira. Mira Rusli. Mana Mira tidur?
Mira? Tak tahu? Oh. Yayan? Apa jawapan Yan? Yan? Apa jawapan Yan? Oh Yan? Oh Yayan Naim. Yan ni. Okay, untuk menjawab soalan ni, kamu kena tahu prinsip kerja transformer tu. Kamu kena tahu prinsip kerja transformer itu kan. Alright. Arus tu dia mengalir daripada bekalan kuasa. Dia mengalir daripada bekalan kuasa. Arus itu mengalir secara, arus tu mengalir macam mana arus tu? Macam mana arus ulang-alik ni mengalir? Dalam konduktor, dalam gegelung kat sini. Macam mana arus tu dia mengalir? Dia mengalir ulang-alik kan? Namalah arus ulang-alik. Namalah arus ulang-alik, dia akan mengalir ulang-alik, betul tak? So dia pergi macam ni. Dia pergi macam ni. Okey. Kemudian dia akan pergi macam ni. Dia pergi macam ni, kemudian dia patah balik. Itu. Okey. Betul ni? Tu. Okey, mula macam tu. Lepas tu dia sana pula. Mula daripada sini ke sana, mula daripada sini ke sini. Lepas tu ke sini pula, sini ke sini. Kan? Lepas tu dia ulang alik, lepas sini ke sini, lepas tu sini ke sini. Kan? Alright? Okey. So apabila arus ni ulang alik dekat primer ni panggil primer gegelung primer. Ingat lagi tak? Gegelung primer. Ni gegelung primer. Apabila ada arus ulang-alik mengalir dekat gegelung primer ni, maka dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan apa? Apa dia ni? Apa ni warna hijau ni? At least kamu tahu apa warna hijau ni. Bukan arus ulang-alik. Betul tu Ian. Okey. Bila ada arus ulang-alik ni, dia akan menghasilkan flux magnet. Okey, magnetic flux, okey. Ingat lagi tak? Tangan apa? Tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kiri kan? Petua genggaman tangan kiri kan? Betul tak? So bila ada arus yang mengalir macam tu, bila ada arus yang mengalir macam tu, okay, ada arus yang warna biru ni, tengok warna biru ni
Dia ada arus yang ke sana, maka ada magnet yang ke bawah. Okey? Dan bila ada arus yang ke sini pula, ada magnet ke atas. Okey? North lah ke atas kan? Atas. Dia punya north tu dalam masa yang cepat, mula-mula kat sini jadi north. Utara. Lepas utara, yang bawah ni jadi selatan. Kemudian jadi utara balik. Kemudian jadi selatan. Kemudian jadi utara balik. Kemudian selatan. Dan begitulah seterusnya. Atas ni pula, dia kalau di bawah ni utara, atas ni adalah selatan. Kemudian jadi utara, kemudian jadi selatan, kemudian jadi utara, kemudian jadi selatan, kemudian jadi utara. Kemudian dan begitulah seterusnya. Okay? So dia akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Dia akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Betul tak? Betul tak ni? Guys. Dia akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Sebab itu dalam transformer, kamu tidak menggunakan arus terus. Sebab bila kamu menggunakan arus terus dalam transformer, apa yang berlaku? Apa yang berlaku kalau kamu guna arus terus dalam transformer? Apa yang berlaku kalau kamu guna arus terus dalam transformer? Apa yang berlaku kalau kamu gunakan arus terus dalam transformer? Kalau kamu gunakan arus terus dalam transformer, ini cikgu lupa. Kalau kamu menggunakan arus terus dalam transformer, kamu punya daya, kamu punya medan magnet adalah macam ini sahaja. Okey? Kamu punya medan magnet dia macam ini sahaja. Okey, flux magnet tu akan menjadi macam ini. Atas tu adalah utara, bawah tu selatan. Maka apakah maksud dia? Maksud dia adalah medan magnet kamu tidak berubah. Betul tak? Medan magnet kamu tidak berubah, kan? Ni kalau kamu gunakan arus terus dalam dalam transformer kamu. Okey. Bila kamu menggunakan arus terus dalam transformer kamu, maka di sini ni adalah teras besi kan? Ini adalah teras besi. Di sini
Okey. Di sini nanti dia seolah-olah akan ni teras besi ni dia akan magnetize tau. Dia akan mengambil dia akan fokuskan kuasa magnet, medan magnet ni di sini. Dia akan tumpukan medan magnet di gegelung prima ni. Okey. So kalau ada teras magnet ni seolah-olah sini adalah kutub utara, sini pula adalah kutub selatan. Bagaimana ia terhasil kutub utara kutub selatan ni? Sebab ada ni tadi. Okey, dihasilkan di sini tadi, okey. So bila ada kutub utara dan kutub selatan sahaja di sini, medan magnet itu tidak berubah, maka tidak ada pemotongan flux. Bila tidak ada pemotongan flux, maka tidak adalah DGE aruhan. Okey. Flux magnet tidak berubah, tidak berubah-ubah, tiada pemotongan flux, oleh gegelung sekunder tiadalah DGE aruhan. Sebab itu dalam transformer kita tak gunakan DC. Okey, ini sebabnya kita dalam transformer kita tak gunakan DC. Okey. Tetapi dalam transformer kita gunakan AC ataupun arus ulang-alik. Sebab bila kita gunakan arus ulang-alik, arus itu dia mengalir macam ni. Kemudian dia mengalir macam ni. Dia ulang-alik, dia mengalir tu. Jadi bila arus itu ulang-alik, mula-mula di bawah ni adalah kutub utara, atas kutub selatan. Kemudian tak lama lepas tu, bawah ni pula kutub selatan, atas kutub utara. Kemudian tak lama lepas tu, bawah kutub utara, atas kutub selatan. Tak lama lepas tu, bawah kutub selatan, atas kutub utara. Dan begitulah seterusnya. Okey. Jadi, pada gegelung sekunder ni pula, dia akan jadi macam ni. Mula-mula kutub selatan, kemudian kutub utara, kemudian kutub selatan, kemudian kutub utara dan seterusnya. Sini pula kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan dan seterusnya. Maka dia akan menghasilkan flux magnet yang berubah-ubah. Okey. Sini akan menghasilkan flux magnet yang berubah-ubah. Okey. Bila menghasilkan flux magnet yang berubah-ubah, maka ada pemotongan flux oleh gegelung sekunder kat sini. Bila ada pemotongan flux oleh gegelung sekunder kat sini, itulah yang menghasilkan DGE aruhan. Ini yang menghasilkan DGE aruhan, ya. Dan arus ni juga akan ulang-alik di sekunder. Arus juga akan ulang-alik di sekunder. Gitu. Aduh. Penat Cikgu Fauzi ajar itu. Ingat lagi tak guys? Ingat lagi tak ni? Kita ingat dah. Jujur jujur. Siapa yang tak ingat? Siapa yang tak ingat ni konsep ni? Siapa yang tak ingat konsep ini, konsep transformer ni? Siapa yang tak ingat prinsip kerja dia? Tolong. Tak perlu bagi tahu semua orang. DM je dengan cikgu. Siapa yang tak ingat? Okey. Dah belajar tak? Okey. Ingat yang lupa. Oh, tak. 100% tak. Aduh. Aduh, macam mana ni? Elektromagnet ya? Tahu ayat penting-pentingnya? Okey. Tak 100% lah. Tahu ayat penting-penting lah, okey? Okey. So yang ini kalau kamu tak ingat, tidak mengapa. Ya, cikgu tak marah sebenarnya. Cikgu tak marah.
bunyi ni macam marah kan? Tak marah. Cikgu siapalah cikgu nak marahkan kamu. Cikgu ni cikgu tuition dia. Okey? Tetapi ini sangat penting sebab dalam exam banyak soalan yang akan tanya mengenai konsep. Ada kemungkinan dia akan tanya mengenai konsep transformer ni. Okey, transformer ni. Ya. Okey, yang pertama sekalinya kamu kena tahu dahulu transformer ini dia menggunakan arus ulang-alik, kan? Dia menggunakan arus ulang-alik. Jadi bila dia menggunakan arus ulang-alik, arus ulang-alik tu yang mengalir pada gegelung primer tu akan menghasilkan perubahan medan magnet. Okey. Perubahan medan magnet ini yang mengaruhkan perubahan botan merentasi gegelung sekunder. Yang cikgu terangkan panjang-panjang. Okey. Ni sebab dia. Ini je. Sebab markah dia 2. Markah 2. Dua markah kat sini. Jadi kamu tu tulislah yang seringkas mungkin, semudah mungkin. So first, arus ulang-alik tu menghasilkan perubahan medan magnet. Second, perubahan medan magnet mengaruhkan perubahan botan. Okey. Botan ni DGE lah. Okey. So ini yang mengaruhkan perubahan botan pada gegelung sekunder. Okey. Mengapakah teras besi digunakan dalam transformer dalam rajah 4? Mengapa? Mengapa kita gunakan teras besi? Ni semalam ada jawab ni. Semalam ada kamu jawab ni. Semalam ada kamu jawab benda yang sama. Mengapa? Mengapa teras besi digunakan dalam transformer? Kerana apa? Kenapa teras besi digunakan? Why do we use teras besi? Baru tadi cikgu dah explain tadi kot. Kenapa kita gunakan teras besi? Untuk meningkatkan kekuatan medan magnet. Bolehlah. Jadi betul lah tu. Kamu nampak jawapan cikgu tadi Untuk meningkatkan kekuatan medan magnet. Okey. Tapi dan juga untuk ataupun nak tumpu medan magnet yang dihasilkan. Okey. Nak tumpu kan medan magnet yang dihasilkan daripada gegelung primer ke gegelung sekunder. Okey. Dia macam teras besi ni macam jadi macam bridge, jadi macam jambatan. Jadi macam apa tu dia serap medan magnet tu daripada gegelung primer tadi tu. Dia seolah-olah serap medan magnet daripada gegelung primer, kemudian dibawa ke gegelung sekunder. Dia seolah-olah macam tu, dia serap. Okey. Kemudian dibawa ke gegelung sekunder. Begitulah. Ya. Bukan dibawa, dia tak bawa benda lain, dia tak bawa arus, dia tak bawa voltan, dia tak bawa perintangan, tak, dia tak bawa benda tu, dia tak bawa kuasa, tak. Dia hanya bawa medan magnet tu sahaja, merentasi gegelung sekunder. Daripada gegelung primer merentasi gegelung sekunder. Okey, dia bawa macam tu je, okey? Okey. Hitung arus input apabila kuasa output ialah 20 watt. Hafriz. Hitung arus input apabila kuasa output ialah 20 watt, Hafriz. Hafriz. Ada pula, Hafriz.
Iman? Oh, Iman. Hitung arus input apabila kuasa output 20 watt, Iman. Kecekapan transformer tu 85%. Berapa? Salah tu, Iman. Actually 23.5 watt tu betul, Iman. Tetapi itu adalah kuasa input 23.53 watt. Okay? Itu adalah kuasa input. Dia nak arus input. Jadi jangan buat kesilapan ini. Okay? Okay? Kecekapan dia adalah kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. Maka kalau kita lakukan pengiraan, kita dapat kuasa output kita, kuasa input kita sebagai 23.53 watt. Tetapi kuasa input kita juga adalah arus pada primer darab dengan voltan pada primer. Okey. Maka arus input kita adalah 23.53 iaitu kuasa input bahagi 240 iaitu voltan primer, iaitu 0.098. Okey, siapa dapat 0.098 kat sini? Tolong jujur dengan cikgu. Siapa dapat 0.098? Okey, bagus Alia, tanya. Alia aja ke dapat 0.098? Yang lain tak dapat? Oh, Pija dapat. Alhamdulillah, tanya. Jujur cikgu cakap dengan kamu jujur cikgu cakap dengan kamu. Masa cikgu jawab soalan ini tadi pun, soalan ini tadi, okey. Tanpa merujuk siapa-siapa, cikgu pun jawab. Jawapan dia adalah 23.53. Cikgu pun jawab 23.53. Macam Iman tadi kan. Cikgu pun jawab 23.53. Lepas tu cikgu baca, cikgu jawab, lepas tu cikgu ulang balik. Cikgu baca semula daripada atas bawah. Betul tak jawapan cikgu? Kemudian baru cikgu perasan, oh, dia cakap arus input, bukannya kuasa input. Barulah cikgu tukarkan. Okay, last one. So kita usurai. Cepat, siapa boleh jawab ni? Berikan satu cara untuk meningkatkan kecekapan transformer dalam macam 4. Banyak cara. Berikan satu je. Banyak cara, berikan satu je. Kak cikgu. Siapa boleh jawab? Lagi cepat jawab, lagilah kita cepat balik. Ya betul Alia. Guna teras besi lembut. Lagi selain pada tu? Selain pada guna teras besi lembut, apa lagi? Ada 4 kan? Ada 4 kan? Guna teras besi lembut tu pertama. Salah satu daripadanya. Ada 3 lagi kan? Apa lagi 3? Ingat tak? Guna dawai kuprum yang lebih tebal. Bolehlah. Tapi dia tak cakap kan dawai kuprum. Dia tak cakap ni dawai kuprum. Dia tak cakap sini dawai kuprum. Bahaya jawapan tu. Kamu just cakap guna konduktor yang lebih tebal. Okay, ataupun guna gegelung yang lebih tebal. Ataupun menambahkan diameter gegelung. Ataupun kamu gunakan teras besi berlamina. Ataupun kamu melilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Jadi ada 4 ada 4 ni. Okey. So ingat. Kamu pilih yang antara 4 ni, betul lah jawapan kamu. Okey. So itu sahaja kelas kita untuk malam ini. Sekian, terima kasih. Cikgu minta maaf kalau ada yang terasa hati. Minta maaf lah. Okey, jangan harap tak adalah yang terasa hati. Cikgu tak marah pun. Okey. Okey, bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.